Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jumpa lagi kita dalam siri bincang soalan UPKK. Pada kali ini kita nak tengok berkaitan dengan soalan adab kertas 2. Okey, jom kita tengok soalan-soalannya. Okey, soalan pertama, jawab semua soalan. Okey, nombor 1, jelaskan dua adab ketika menghidang makanan. Okey, jelaskan dua adab ketika menghidang makanan. Okey, kat sini kita boleh tulis. Yang pertama, menggunakan pinggan mangkuk yang bersih. Menggunakan pinggan mangkuk yang bersih. Dan yang kedua, susun hidangan dengan kemas. Susun hidangan dengan kemas. Okey, soalan nombor 2. Tengok penyataan dalam kotak tu. Imran membaca Al-Quran dan mengiringi jenazah rakannya ke kubur. Okay. Imran membaca Al-Quran dan mengiringi jenazah rakannya ke kubur. Okey, soalannya, nyatakan dua faedah mengamalkan adab tersebut. Okey, antaranya yang kita boleh tulis kat sini adalah mendapat ganjaran pahala. Dan yang kedua, menimbulkan rasa insaf. Okey, sebab dia mengiringi jenazah kawan dia ke kubur dan dia membaca Al-Quran untuk kawan dia yang telah meninggal dunia. So, soalan dia tanya, apa faedah mengamalkan adab tersebut? Satunya, mendapat ganjaran pahala, dan yang kedua, menimbulkan rasa insaf. Okey, yang ketiga, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrimu jaratun." Okey, maksud dia, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat, maka dia memuliakan jirannya. Okey. So, tulis dua faedah mengamalkan adab di atas. Okey, adab dengan jiran. Faedah mengamalkan adab dengan jiran. Okey, yang pertama, hidup tenang dan aman. Yang kedua, masyarakat bersatu padu. Okey. Soalan kedua, jawab semua soalan. Nombor 1, tulis dua akibat menderhakai orang tua. Tulis dua akibat menderhakai orang tua. Okey, yang pertama kita boleh tulis kat sini, jawapannya mendapat dosa, dan yang kedua, sempit rezeki. Okey. Yang kedua, nyatakan dua perkara yang ditegah ketika bertanya. Ini adab bertanya. Apa dua perkara yang ditegah ketika bertanya? Okey, yang pertama, bertanya dengan panjang lebar, dan yang kedua, bertanya dengan tidak ikhlas. Okey, soalan 3 berdasarkan gambar di bawah. Okey, gambar Syafiqah sentiasa menjual ikan segar. So, maksudnya dia nak cerita tentang Syafiqah yang dia ada gerai ikan, kemudian dia jual ikan yang segar-segar sahaja. Okey, nyatakan dua hikmah perlakuan Syafiqah seperti gambar di atas. Apa hikmah Syafiqah buat macam tu? Okey, yang pertama kita boleh tulis kat sini, tiada penipuan. Okey, tiada penipuan. Dan yang kedua, ekonomi mantap ataupun disukai pelanggan ke, ataupun rezeki berkat ke. Okey, boleh tulis kat situ. Okey, soalan keempat, Halimah meraikan rakannya di majlis perkahwinan. Jelaskan dua adab ketika berada di majlis ini. Okey, adab di majlis perkahwinan ataupun adab di majlis keramaian. Okey, apa adab dia? Yang pertama, duduk dengan sopan, dan yang kedua, memberi salam dan berjabat tangan. Ataupun kalau nak tambah lagi, bolehlah bertegur sapa dengan tetamu yang lain ke, atau mana-mana jawapan yang sesuai. Okey, soalan ketiga, jawab semua soalan. Okey, soalan 1 dan 2 berdasarkan gambar di bawah. Okey, kita tengok gambar tu, satu family sedang piknik ke apa. Okey. Yang pertama, tulis dua faedah mengamalkan adab-adab
pergaulan dalam keluarga. Okey, faedah mengamalkan adab pergaulan dalam keluarga. Okey, yang pertama, mendapat ketenangan jiwa, dan yang kedua kita boleh tulis hidup bahagia di dunia dan akhirat. Okey, soalan kedua, tulis 2 akibat tidak mengamalkan adab pergaulan dalam keluarga. Okey, apa akibat pula kalau tidak mengamalkan adab pergaulan dalam keluarga? Okey, yang pertama, mendapat dosa, dan yang kedua, sempit rezeki ataupun tidak disayangi oleh keluarga ataupun dibenci oleh keluarga. Itu semua akibat-akibat lah. Okey, yang ketiga, tulis 2 hikmah beradab melayan tetamu. Tulis 2 hikmah beradab melayan tetamu. Okey, nombor 1 kita boleh tulis dimurahkan rezeki. Okey, dimurahkan rezeki, hikmah beradab melayan tetamu. Yang kedua, disukai Allah ataupun hidup berkat ke, ataupun boleh tambah lagi jawapan dia, disukai masyarakat ke. Okey. Okey, soalan keempat. Jawab semua soalan berpandukan gambar di bawah. Okey, gambar tu dia menunjukkan ada situasi orang yang meninggal dunia, kemudian ada orang yang datang melawat jenazah tersebut. Okey, soalan 1. Apakah yang perlu anda lakukan ketika berada dalam situasi ini? Okay, so kita boleh tulis kat sini jawapan dia adalah mendoakan si mati. Okey, mendoakan si mati. Yang kedua, nyatakan 2 tindakan sekiranya berlaku kematian di rumah jiran anda. Okay, sekiranya rumah jiran kita, dekat rumah jiran kita ada berlaku kematian, apa tindakan kita? Okey, yang pertama kita boleh tulis jawapannya adalah menguruskan jenazah, dan yang kedua, menenangkan keluarga si mati. Okey, yang ketiga, tulis 2 hikmah beradab menziarahi jenazah. Tulis 2 hikmah beradab menziarahi jenazah. Okey, yang pertama kita boleh tulis mengeratkan silaturahim, dan yang kedua mengambil pengajaran ataupun menimbulkan rasa insaf. Okey. Nyatakan 2 faedah beradab semasa mengiringi jenazah ke kubur. Okey, nombor 1 mendapat pahala, nombor 2 menimbulkan rasa insaf. Okay, yang kelima, soalan kelima, senaraikan 2 akibat tidak beradab ketika menziarahi kubur. Senaraikan 2 akibat tidak beradab ketika menziarahi kubur. Okay, yang pertama, jatuh maruah atau menjatuhkan maruah. Yang kedua, mendapat dosa ataupun tidak disukai oleh masyarakat, dan sebagainya lah. Apa-apa jawapan yang dirasakan betul boleh ditulis. Okey. Kemudian soalan yang kelima. Jawab semua soalan berpandukan gambar di bawah. Okey, gambar tu adalah gambar orang bersukan. Okey. Soalan 1, berikan 2 contoh sukan berkumpulan yang popular di Malaysia. Okey, berikan contoh sukan berkumpulan yang popular di Malaysia. Yang ni boleh tulislah apa sukan yang popular di Malaysia, tapi sukan tu sukan secara berkumpulan. Okey, sebagai contohnya kita boleh tulis kat sini jawapan dia adalah yang pertama bola sepak, dan yang kedua hoki, ataupun boleh tulis sepak takraw, okey, bola tampar. Semua tu adalah sukan-sukan yang berkumpulan. Okey, yang kedua, tulis 2 adab sebelum bermain. 2 adab sebelum bermain. Yang pertama, menutup aurat. Yang kedua, menggunakan ataupun menyediakan peralatan yang sesuai. Okey. Apa lagi yang kita boleh tambah? 2 adab sebelum bermain. Membaca doa,
berpakaian kemas. Menutup aurat tu termasuk dalam berpakaian kemas lah. Okey, memilih tempat yang sesuai. Okey, tulis adab atau nombor 3 tu tulis 2 adab semasa bermain. Tulis 2 adab semasa bermain. Okey, kita boleh tulis kat sini mengikut peraturan permainan, menjaga emosi, ataupun boleh tambah lagi menerima keputusan pengadil dan tidak bergaduh, apa sajalah. Okey, soalan keempat, nyatakan 2 faedah bersukan. Nyatakan 2 faedah bersukan. Okey, antara faedah bersukan ialah menjadi cergas dan mengawal berat badan. Okey. Dan soalan kelima, sebagai seorang pemain yang mengamalkan adab bermain, apakah tindakan anda jika pasukan anda mengalami kekalahan? Kemudian alasannya. Okey, tindakan kita adalah menerima keputusan pengadil ataupun menerima keputusan perlawanan dengan alasannya ialah kalah dan menang adab pertandingan. Okey. Okey, baik. Okey, sekadar itu saja apa yang kita boleh kongsikan untuk video kali ini berkaitan dengan soalan adab UPKK kertas 2. Semoga video ini dapat membantu para pelajar dalam mengulang kaji pelajaran bagi menempuhi ujian UPKK nanti. Okay, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.